Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Hari ni Kak Ni nak buat kuih koci. Di episod yang lepas Kak Ni dah buat kuih koci labu versi kukus. Dan untuk hari ni Kak Ni nak buat koci pulut hitam, tak perlu kukus. Apa kata sebelum mula, jom kita kongsi resepi dan kita lihat bagaimana cara Kak Ni nak membuat koci pulut hitam. Untuk koci pulut hitam, kita ada beberapa step dan bahagian dia. Yang ni bahagian inti, bahagian dough dan bahagian santan leleh. Kak Ni akan pergi ke bahagian inti dulu. Bahagian inti, setengah biji kelapa parut ataupun 2,5 cawan kelapa parut. Ambil yang putih. 1 buku gula melaka. Gula melaka ni 130 gram. 2 helai daun pandan. Setengah cawan gula pasir. 1 sudu tepung gandum dan sedikit garam. Kak Ni pergi ke bahagian dough. Untuk bahagian dough, 2 cawan tepung pulut. 1,5 cawan santan cair. Santan cair ni anggaran. Setengah cawan beras pulut. Beras pulut ni Kak Ni dah rendam selama 2 jam dan Kak Ni dah toskan. 1 sudu tepung gandum dan sedikit garam. Kak Ni pergi pula kepada bahagian santan leleh dia. 2 cawan santan pekat. 2 sudu tepung beras. Sedikit garam dan 2 helai daun pandan. Untuk kuih koci ni Kak Ni gunakan daun 6x7 inci dan Kak Ni dah layur, Kak Ni dah basuh dan Kak Ni dah sapu minyak pada permukaan ni. Okey, Kak Ni akan buat inti terlebih dahulu. Kita masukkan gula pasir. Kita masak dulu gula pasir sehingga warna kuning keemasan. Gula kita dah kuning keemasan ya, Kak Ni masukkan gula melaka. Dan Kak Ni masukkan setengah cawan air untuk bagi gula melaka kita cair. Masukkan daun pandan. Kak Ni akan masukkan kelapa. Kita kacau sehingga mendidih, sehingga air kering. Dah kering baru kita masukkan 1 sudu tepung gandum. Inti kita dah kering ya, bukanlah kering sangat. Dia macam ada lembat-lembat sikit macam tu. Bila dah kering macam ni, Kak Ni akan masukkan tepung gandum. Sikit je tepung gandum ni, tujuannya untuk bila kita kepal-kepalkan inti kita tu elok cantik bulat. Okey, inti kita dah masak. Kita boleh tutup api dan sejukkan. Kak Ni akan bancuh bahagian dough ya. Kak Ni akan ketepikan dulu bahagian santan leleh dia. Pulut hitam ni kita akan blend dengan blender kering dan inti Kak Ni dah buat macam ni. Kak Ni dah bulat-bulatkan. Kak Ni akan ayak dulu tepung pulut. Untuk pulut hitam, Kak Ni akan blend dengan blend kering dan pastikan pulut hitam ni kita dah toskan airnya, dah kering ya. Kalau ada tepung pulut hitam boleh gunakan, tapi Kak Ni PKP, tepung pulut hitam tak ada, kita gunakan beras pulut hitam. Kita ayak dia. Okey, kita dah ayak pulut hitam kita habis ya. Okey, Kak Ni nak bancuh dia, tapi sebelum tu tadi Kak Ni terlupa. Kak Ni nak ayakkan 1 sudu tepung gandum ya. Tepung gandum ni
fungsi dia untuk bagi kuih koci kita ni tak ada keras dan liat. Kak ni akan masukkan 1 sudu tepung gandum. Kak ni masukkan sedikit garam, jangan banyak ya, garam secukup rasa sikit je. Dan untuk dough ni kita jangan masukkan santan sekaligus, kita masuk sikit-sikit. Anggaran 1,5 cawan. Ini tip Kak ni bagilah, santan ni pun buatkan koci kita lembut. Kita uli sehingga adunan kita ni boleh kita kepal dan bentuk bulat-bulat macam ni ya. Dan yang Kak ni buat ni dah okey. Ni akan masukkan inti dalam dough kita. Sebelum tu Kak ni akan sapu sikit dekat permukaan pinggan ni, tak mau dia melekat. Dan kalau tangan melekat pun kita boleh pegang minyak ataupun pegang sedikit tepung. Senang, bila inti kita dah buat macam ni, kita masukkan aja dalam. Okey, yang ni kita ketepikan dulu ya. Kita buat dulu santan lelehnya, sebab nanti selepas kita rebus, kita terus masuk ke santan leleh. Kak ni nak bancuh santan leleh ya. Santan leleh ni Kak ni bancuh dulu. Garam kita taruh secukup rasa. Anggaran dalam 1 sudu teh. Okey, kita adukkan sehingga tepung tiada ketulan dan garam dah larut. Kak ni akan tapis dia. Untuk santan leleh ni, Kak ni akan masak sehingga mendidih. Kita masukkan adunan ke dalam kuali. Dalam pandan. Untuk santan leleh ni, Kak ni akan masak dengan api yang perlahan sehingga mendidih. Santan leleh kita dah mula beku ya, tapi Kak ni akan masak dia sehingga mendidih, sebab kita nak bagi adunan ni betul-betul masak. Bila dah berbuih meletup-letup, baru Kak ni tutup api. Santan leleh kita dah mendidih ya, dah naik buih meletup-letup. Okey, jom kita rebus pula adunan koci kita. Panaskan air sehingga mendidih ya, dan kita masukkan kita punya dough yang dah kita bulat-bulatkan tadi. Berhati-hati masa masukkan. Untuk buat koci yang tak perlu kukus ni, kita pastikan dough betul-betul timbul ya, macam ni. Ni dah timbul. Baru kita angkat dia dan kita masukkan ke dalam santan yang dah kita masak tadi. Kak ni akan angkat dia. Kak ni terus masukkan ke sebelah.
Kak ni dah masukkan dough yang kita dah rebus tadi ke dalam ni. Dan Kak ni dah ratakan sehingga sebatir. Dan kita pergi kepada proses yang terakhir, bungkus di dalam daun pisang. Okey, kita masukkan 1 biji ya, kita punya kuih koci bersama dengan santan-santan dia sekali kita ambil. Kita letak pusing kat tengah ni, daun. Dan kita lipat kat ujung sebelah. Dan kita lipat sebelah lagi. Okey, Kak ni dah potong daun ni bulat ya, bentuk bulat. Senang sikit. Kita akan masukkan. Kita lipat yang tengah, dan untuk hujung ni kita lipat dia bucu satu macam ni, dan satu lagi. Okay, ngangam ya dia punya lelehnya dengan adunan dough. Okay, yang ni last sekali. Inilah kuih koci pulut hitam yang terhasil daripada 2 cawan tepung pulut dan setengah cawan beras pulut hitam. Yang ini kita boleh terus makan ataupun kita boleh frozenkan, simpan di dalam peti sejuk. Bila kita nak makan, kita keluarkan selama 15 minit, selepas tu kita kukus. Kak ni nak tengok ya macam mana kejadian koci pulut hitam kita. Okey, inilah hasilnya.